Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar 2.5 titik pampasan. Okey, ini adalah subjek biologi tingkatan 5. Okey, bersama dengan cikgu awak yang cantik jelita ni, Cikgu Hani. Okey, titik pampasan. Apakah itu titik pampasan? Awak akan jumpa terms titik pampasan ini dalam tumbuhan. Okey, titik pampasan ialah aras keamatan cahaya apabila kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. So, ini adalah terms yang awak kena. Ini adalah definisi titik pampasan. Okey, saya ulang. Titik pampasan ialah aras keamatan cahaya. Okey, keamatan cahaya tu pada aras tersebut. Apabila kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. Itu adalah titik pampasan. Okey, keamatan cahaya dan pencapaian titik pampasan. Pada titik pampasan, kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Okey, di sini. Glukosa yang dihasilkan dalam fotosintesis digunakan dalam respirasi tumbuhan. Okey, yang kita tahu sebelum ni awak dah belajar. Okey, tumbuhan menjalankan fotosintesis. Tumbuhan menghasilkan oksigen. Okey, kita haiwan, kita menghasilkan karbon dioksida. Tumbuhan serap karbon dioksida untuk menjalankan fotosintesis. Tapi kita kena ingat, respirasi juga berlaku di dalam tumbuhan. Okey, tumbuhan juga memerlukan menjalankan respirasi untuk menghasilkan tenaga. Okay, jadi dua-dua proses ini berlaku di dalam tumbuhan. Fotosintesis untuk menghasilkan oksigen, respirasi juga berlaku. Tumbuhan juga menghasilkan karbon dioksida. Okay, so kita tengok pada graf ini. Okay, kita tengok di sini adalah titik pampasan. Okey, titik pampasan apa tadi? Aras keamatan cahaya apabila kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. So, bahagian atas graf, ini adalah untung bersih dalam glukosa. Maksudnya, kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. Okey, dia macam ni. Contoh, kadar fotosintesis banyak ni. Kadar respirasi pun banyak ni. So, dia pada titik yang ini kita panggil sebagai titik pampasan. Titik yang sama. Sebab yang inilah yang dekat sini. Okay. Kalau dia ngam-ngam dekat sini, maksudnya tumbuhan tersebut tidak dapat membekalkan oksigen dan tidak dapat membekalkan glukosa untuk kegunaan orang lain. Okay. Dia hanya dapat gunakan glukosa yang dia hasilkan dan oksigen yang dia gunakan untuk respirasi dalam tumbuhan tu sendiri. Okey, tapi bila dia dah melepasi bahagian sini, okey, ini kita panggil sebagai untung bersih. Untung bersih dalam glukosa. Maksudnya ada glukosa yang dihasilkan lebih dan disimpan dalam bentuk kanji. Okay. Dan oksigen yang berlebihan itu dilepaskan ke atmosfera. Itu maksudnya untung bersih. Okey, bahagian bawah pula, bahagian sini, ini adalah rugi bersih. Rugi bersih dalam glukosa. Maksudnya, glukosa digunakan. Glukosa yang sepatutnya dia simpan dalam bentuk kanji, tapi glukosa itu terpaksa digunakan dalam respirasi supaya dia dapat menghasilkan ATP. Okey, glukosa digunakan dalam respirasi lebih cepat berbanding dengan yang dihasilkan oleh fotosintesis. Itu maksudnya rugi bersih. Okey, apabila keamatan cahaya meningkat lah ini. Okey, apabila keamatan cahaya terus meningkat, okey, dia bertambah. Contoh daripada pagi, keamatan cahaya adalah rendah. Makin lama makin terang. Cahaya matahari makin banyak. Keamatan cahaya meningkat. Okey, apabila keamatan cahaya terus meningkat, melepasi titik pampasan. Okey, titik pampasan dekat sini. Okey, kadar fotosintesis menjadi lebih tinggi daripada kadar respirasi. Gas karbon dioksida perlu diserap daripada atmosfera melalui stoma untuk menampung kadar penggunaannya dalam fotosintesis. Jadi, gas oksigen yang berlebihan akan dibebaskan ke atmosfera pada masa yang sama. Kadar penghasilan glukosa melebihi kadar penggunaan glukosa dan glukosa yang berlebihan itu akan disimpan dalam bentuk kanji di dalam tumbuhan.
Ini yang berlaku. Okey, apakah yang akan berlaku sekiranya kadar respirasi dan kadar fotosintesis kekal sama pada titik pampasan? Okey, apa yang berlaku? Hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya untuk respirasi tumbuhan. Kadar fotosintesis. Okey, itu jawapan dia. Yang ni jawapan dia. Okey, apa berlaku? Hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya untuk respirasi tumbuhan. So, tak ada simpanan makanan dalam bentuk kanji. Pokok tu tak ada simpanan dalam bentuk kanji. Jadi, dia tak ada. Pokok tu kecil lah. Pokok tu kecil. Tak membesar. Okey, so kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi setiap hari untuk memastikan pertumbuhan dan penghasilan bunga, biji benih dan juga buah. Ini membolehkan kadar penghasilan glukosa melebihi kadar penggunaan glukosa, dan glukosa yang berlebihan boleh digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tumbuhan tersebut. Okay, pada masa yang sama, gas oksigen berlebihan daripada proses fotosintesis akan dibebaskan ke atmosfera untuk menyokong kehidupan lain. So, boleh faham apakah maksud titik pampasan? Apa maksud titik pampasan? Apa yang akan terjadi kalau tumbuhan tersebut dia berada pada titik pampasan aja, tak gerak, tak naik-naik. Okay? Ini akan menyebabkan tumbuhan tersebut, kita kata terbantutlah. Hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya, dia tak membesar. Okay? Dia tak menjalani pertumbuhan. Okey, boleh faham Itu adalah titik pampasan. Okey, bijak fikir. Bijak fikir. Apakah perbezaan antara titik pampasan dalam tumbuhan yang terdedah kepada cahaya dengan tumbuhan yang diletakkan di tempat teduh? Adakah berbeza titik pampasan dia? Cuba fikirkan. Okey, seterusnya pembandingan antara fotosintesis dengan respirasi di dalam tumbuhan. Okey, kedua-dua proses fotosintesis dan respirasi dalam tumbuhan mempunyai beberapa persamaan dan perbezaan. Okey, kalau ada jadual macam ni, ini sebenarnya dalam KSSM dia dah provide. Buku teks ni bagus. Okey, dalam ni sebenarnya actually awak tak perlu lagi nak beli buku rujukan sebenarnya. Tapi tak apa, yang kalau nak beli pun boleh, tak masalah. Okey. Sebab buku teks awak dah lengkap sebenarnya. Tapi kalau nak beli pun boleh sebab nak bagi tahulah ni. Mana buku tadi? Allahu Akbar. Sekejap. Okey. Buku Cikgu Hani. Buku Cikgu Hani, Fokus Biology. Okay, bangga kau pergi perintis, lepas tu kau cari buku. Tengok ada nama cikgu kat bawah. Ni cikgu aku ni buat buku. Gitu. Okay, so ini buku Pelangi, tingkatan 5, Fokus Biology. Okay, ambil tu. Ini buku rujukan Yang tadi buku rujukan, yang tingkatan 5 sahaja. Okay, yang ini buku rujukan tingkatan 4 dan 5. Okay, carilah kalau nak beli, cari dekat kedai. Okay, ada nama cikgu ni kat bawah, Nurhaniati binti Ibrahim. Bangga kau. Tebal buku. Okay, sambung. Okay, cerita pasal buku tadi kan. Okay, so kita sekarang buku teks pun dah memadai sebenarnya. Kalau kata nak beli, ada duit lebih boleh beli, tak ada masalah. Ilmu ni dia tak terhad. Okay? Okay, so kita tengok perbandingan antara fotosintesis dan respirasi. Hafal persamaan di antara fotosintesis dan respirasi. Saya ingatkan, okay, kalau kata persamaan mesti ada kedua-dua. Ayat awak mesti mula kedua-dua. Okay, persamaannya adalah kedua-dua proses berlaku dalam organisma hidup. Kedua-dua proses melibatkan pengambilan dan pembebasan gas. Okey, apakah perbezaan? Fotosintesis, organisma yang terlibat adalah tumbuhan hijau dan bakteria fotosintetik. Dia ada kloroplas. Tak ada kloroplas, tak boleh buat fotosintesis. Okey, respirasi pula, semua organisma hidup menjalankan respirasi. Okey, jenis sel yang terlibat dalam fotosintesis adalah ia berlaku di dalam sel yang mengandungi klorofil, iaitu kloroplas lah. Okey, respirasi ia berlaku di dalam semua
sel. Okey. Yang ketiga, jenis metabolisme. Fotosintesis berlaku proses anabolisme. Anabolisme maksudnya mensintesis glukosa menggunakan gas karbon dioksida dan juga air. Okey. Respirasi pula katabolisme. Kat. Maksudnya potong penguraian glukosa untuk menghasilkan tenaga. Okey, yang keempat adalah tapak. Tapak berlakunya fotosintesis adalah di dalam kloroplas. Manakala tapak berlakunya respirasi adalah di mitokondria. Okey, bahan tindak balas dalam fotosintesis adalah gas karbon dioksida dan juga air. Respirasi pula menghasilkan gas oksigen dan glukosa. Okey, hasil bahan tindak balas itu bahan dia lah. Okey, hasilnya fotosintesis menghasilkan glukosa, respirasi menghasilkan tenaga. Hasil sampingan. Okey, hasil sampingan fotosintesis dia menghasilkan oksigen dan air, respirasi menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey. Seterusnya, perubahan tenaga. Perubahan tenaga, fotosintesis. Tenaga cahaya diserap dan ditukar kepada tenaga kimia. Manakala respirasi, tenaga kimia ditukarkan kepada ATP dan tenaga haba dibebaskan. Okey, aspek seterusnya adalah keperluan cahaya. Fotosintesis memerlukan cahaya, manakala respirasi tidak memerlukan cahaya. Okey, saya nak ingatkan kat sini. Kalau ada soalan perbandingan. Perbandingan maksudnya awak kena nyatakan persamaan dan perbezaan. Okey, lagi satu, persamaan. Awak mesti nyatakan kedua-dua proses apa-apa-apa. Okey, perbezaan pula awak kena nyatakan satu-satu. Boleh buat dalam bentuk jadual, tapi tak boleh buat dalam bentuk 3 kolom macam ni. Ni 3 kolom 3 kolom ni tak boleh. Ada 3 kolom kan? Awak kena buat 2 kolom saja. 2 kolom macam mana? Ayat yang lengkap. Maksudnya fotosintesis. Organisma yang terlibat adalah tumbuhan hijau dan bakteria fotosintetik. Okey, respirasi pula organisma yang terlibat adalah semua organisma hidup. Faham maksud saya? Okey, itu teknik menjawab soalan SPM. Wajib macam tu. Kalau tak nak buat dalam bentuk jadual, awak buat dalam bentuk ayat. Organisma yang terlibat dalam fotosintesis adalah tumbuhan hijau dan bakteria fotosintetik, manakala dalam organisma yang terlibat dalam respirasi ialah semua organisma hidup. Barulah dapat satu markah. Okey? Ingat. Kena buat macam tu. Okey, dan bandingkan. Banding satu baru dapat satu markah. Banding lagi baru dapat satu markah. Faham kena buat macam tu. Kalau tak, awak tak dapat markah. Awak jangan cerita fotosintesis adalah bla 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 bla, satu perenggan. Respirasi pula ialah satu perenggan. Awak hanya dapat pemeriksaan buat macam ni, satu markah sahaja sebab awak tidak membezakan dia punya ciri-ciri. Banyaknya yang saya conteng. Okey, so habis tajuk titik pampasan 2.5. Apa lagi? Kita buat praktis formatif sebagai ujian kefahaman awak untuk tajuk 2.5. Okey, so boleh photostat. Photostat boleh. Kalau kata tak nak photostat salin pun boleh. Sikit je pun ni. Okey, so habis tajuk 2.5. Nanti saya akan buat video. Kita akan buat perbincangan. Okey, praktis summative 2 pun buat juga. Okey, saya akan buat perbincangan. Saya akan buat video untuk perbincangan praktis summative. Okey, kita akan tengok soalan dan bincang jawapan. Okey, so itu sahaja untuk video titik pampasan 2.5. Okey, saya akan sambung di video yang akan datang. Thank you, class. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.